Hello and Assalamualaikum. Saya Nur Syazmira binti Harun from A3T1. Untuk video kali ini, saya dan 3 lagi rakan sekumpulan iaitu Naufal, Kamarina dan Amira Izzati akan menerangkan tentang keseimbangan pasaran yang berada di bawah bab 2. Definisi untuk keseimbangan pasaran ialah satu keadaan apabila kuantiti diminta bersamaan dengan kuantiti ditawarkan pada suatu tingkat harga dan pada suatu tempoh masa tertentu. Secara amnya, kuantiti permintaan sama dengan kuantiti penawaran. Lebihan permintaan adalah satu keadaan apabila kuantiti diminta lebih besar daripada kuantiti ditawarkan pada suatu tingkat harga dan pada suatu tempoh masa tertentu. Manakala lebihan penawaran pula adalah satu keadaan apabila kuantiti ditawar lebih besar daripada kuantiti diminta pada suatu tingkat harga dan pada suatu tempoh masa tertentu. Merujuk kepada pendekatan jadual, keseimbangan pasaran tercapai pada harga RM6, di mana kuantiti diminta adalah 15 kg. Ia adalah sama dengan kuantiti yang ditawarkan pada harga tersebut. Pada harga RM2 dan RM4, berlaku lebihan permintaan dan harga cenderung naik. Seterusnya, pada RM8 dan RM10, harga cenderung turun dan berlakunya lebihan penawaran. Ini adalah contoh keluk keseimbangan pasaran. Keseimbangan tercapai pada titik E di mana QD sama dengan QS. Pada harga RM4, kuantiti permintaan lebih besar daripada kuantiti ditawarkan di mana harga cenderung naik. Oleh itu, kuantiti permintaan turun dan kuantiti ditawarkan naik sepanjang keluk permintaan dan penawaran secara serentak sehingga QD sama dengan QS. Seterusnya, RM8, kuantiti penawaran lebih besar daripada kuantiti penawaran di mana harga cenderung turun. Oleh itu, kuantiti diminta naik dan kuantiti ditawar turun sepanjang keluk permintaan dan penawaran secara serentak sehingga QD sama dengan QS. Hai, nama saya Siti Nur Kamarina dan saya akan meneruskan pembentangan tentang keseimbangan pasaran berdasarkan rumus. Ini adalah rumus-rumus yang ada di dalam keseimbangan pasaran. Seterusnya ialah perubahan keseimbangan pasaran. Sebarang perubahan permintaan atau penawaran atau kedua-duanya akan mempengaruhi keseimbangan pasaran. Perubahan yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasaran ditunjuk dalam 3 keadaan, iaitu yang pertama, perubahan permintaan, yang kedua, perubahan penawaran dan yang ketiga, perubahan permintaan dan penawaran secara serentak. Yang pertama, perubahan permintaan iaitu penawaran yang tetap. 2 keadaan berikut akan berlaku iaitu peningkatan permintaan akan menyebabkan berlaku kenaikan harga keseimbangan dan kuantiti keseimbangan serentak. Selain itu, penurunan permintaan akan menyebabkan penurunan harga keseimbangan dan kuantiti keseimbangan serentak. Mengikut keluk, permintaan meningkat, harga naik dan kuantiti diminta turun, titik keseimbangan beralih dari E0 ke E1. Seterusnya, permintaan menurun, harga turun dan kuantiti diminta turun ke titik keseimbangan beralih dari E0 ke E2. Hai, saya Naufal. Yang kedua ialah perubahan penawaran. Keadaan berikut akan berlaku iaitu peningkatan penawaran menyebabkan harga keseimbangan jatuh dan kuantiti keseimbangan meningkat. Keluk penawaran meningkat, maka harga akan berkurang dan kuantiti akan bertambah. Yang kedua, kejatuhan penawaran akan menyebabkan harga keseimbangan meningkat dan kuantiti keseimbangan berkurang. Jika keluk penawaran meningkat, maka harga akan menurun dan juga kuantiti akan menambah. Manakala jika keluk penawaran menurun, maka harga akan meningkat dan juga kuantiti akan menurun. Hai, saya Amira. Saya akan meneruskan perbincangan perubahan dalam permintaan dan penawaran. Perubahan dalam kedua-dua permintaan dan penawaran yang mempengaruhi keseimbangan pasaran seperti berikut. 1. Permintaan dan penawaran bertambah pada kadar yang sama. 2. Pertambahan penawaran lebih besar daripada pertambahan permintaan. 3. Pertambahan penawaran lebih kecil daripada permintaan. 4. Permintaan dan penawaran berkurang dengan kadar yang sama. 5. Pengurangan penawaran lebih besar daripada pengurangan permintaan. 6. Pengurangan penawaran lebih kecil daripada pengurangan permintaan. 7. Pertambahan permintaan tetapi pengurangan penawaran dengan kadar yang sama. 8. Pengurangan permintaan tetapi pertambahan penawaran dengan kadar yang sama. Berikut merupakan keluk penawaran dan permintaan bertambah dengan kadar yang sama. Biasanya harga akan tetap pada P0 dan kuantiti akan menaik dari Q0 ke Q1. Seterusnya, keluk pertambahan perbezaan penawaran
melebihi pertambahan perbezaan permintaan, kesannya harga akan menurun dari P0 ke P1 dan kuantiti akan menambah dari Q0 ke Q1. Berikut pula adalah keluk penawaran dan permintaan berkurang dengan kadar yang sama. Kesannya harga akan tetap pada P0 dan kuantiti akan berkurang dari Q0 ke Q1. Seterusnya, penurunan perubahan penawaran lebih besar daripada penurunan perubahan permintaan. Pada P0 bertambah kepada P1 dan Q0 berkurang kepada Q1. Oleh itu, keluk penawaran S0 beralih ke S1 dan keluk permintaan D0 beralih ke D1. Seterusnya, keluk permintaan beralih ke kanan iaitu dari D0 ke D1. Keluk penawaran beralih ke kiri dari S0 ke S1. Hal ini berlaku disebabkan peningkatan harga dengan kuantiti yang sama. Oleh itu, titik keseimbangan beralih menjadi I0 ke I1. Dan akhir sekali, pengurangan permintaan dan pertambahan penawaran dengan kadar yang sama. Tingkat harga berkurang dari P0 kepada P1 dengan kadar kuantiti yang sama, menyebabkan keluk permintaan beralih ke kiri dari D0 ke D1 dan keluk penawaran beralih ke kanan S0 ke S1. Oleh itu, titik keseimbangan I0 beralih ke I1. Nampaknya telah habis jugalah video kita untuk kali ini. Semoga kita berjumpa di lain video.